Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini hari Sabtu. Biasa hari Sabtu kalau sebelum ni kita bersiaran terus dari Masjid Aman untuk tadabbur Quran kita ni, biasanya begitulah. Jadi hari ini Sabtu 3 Julai 2021 bersamaan 22 Zulkaidah 1442. Jadi untuk hari ini kita berada di akhir surah At-Tahrim, iaitu ayat yang ke-12, khusus tentang kisah Maryam alaihissalam. Maryam yang merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita baca dululah ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan ingatlah akan kisah Maryam binti Imran yang mana dia telah memelihara akan farjah, kehormatannya, anggota kemaluannya. Dia seorang wanita yang suci dan terpelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi, dan kami telah tiupkan dalamnya, itu ke dalam badannya, ruh daripada ciptaan kami. Yang tiup ialah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk meniupkan ruh yang menjadi sebab kepada Maryam itu mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan akan kalimah-kalimah Tuhannya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, yakni dia beriman kepada ayat-ayat Allah dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa kanat minal qanitin, dan adalah dia termasuk orang yang sangat tekun dan taat dalam beribadah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat seperti ini juga terdapat dalam surah yang lain, dalam surah dalam surah Al-Anbiya yang telah saya masukkan dalam grup kita, itu ayat 91. Kalau rujuk dalam surah Al-Anbiya, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan perempuan yang menjaga kehormatannya, kami tiupkan padanya daripada ruh ciptaan kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai bukti kekuasaan kami untuk seluruh alam. Tetapi secara lengkapnya kisah Maryam ni kita boleh baca dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, keluarga Imran. Imran iaitu bapa kepada
Maryam. Dan juga dalam surah Maryam itu sendiri. Surah Maryam itu sendiri. Maryam ni dia lahir daripada keluarga yang mulia yang disebut dengan keluarga Imran. Keturunan yang mulia daripada ibu bapa yang mulia. Jadi pertama kita nak lihat dua bahagian utama sebab ayat ni ringkas saja, satu ayat saja, iaitu sejarah awal kelahiran Maryam. Yang kedua, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi untuk yang pertama kena buka surah Ali Imran dalam juzuk yang ketiga. Iaitu bermula pada ayat 33 yang berbunyi innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Taala telah memilih Nabi Adam dan juga Nuh, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka ketika itulah. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Yang mana mereka ni adalah berkembang membiak ataupun berkembang daripada satu keturunan yang setengahnya berasal daripada setengah yang lain, sebagai satu zuriat, sebagai satu keturunan daripada setengah yang lain. Baik, dalam ayat ni Allah Taala menyebut ada empat individu yang utama. Pertama Nabi Adam. Allah Taala telah memilih Nabi Adam sebab dialah manusia pertama yang Allah Taala ciptakan kemudian ditempatkan ada dalam syurga. Yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah Ta'ala telah pilih dia kerana waja'alahu awwala rasulin ba'athahu ila ahlil ard. Allah Ta'ala jadikan Nuh sebagai rasul yang pertama diutuskan kepada penduduk di muka bumi. Ini saya petik terus daripada tafsir Ibn Katsir. Apabila berlakunya perbuatan menyembah berhala, wa asyraku fi dinillah, lalu mereka itu melakukan syirik dalam agama Allah. Lalu diutuskan Nabi Nuh, dan panjanglah tempoh dakwahnya selama 950 tahun. Itu pun kita dah bincang kemarin tentang kisah isteri Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala telah memilih keluarga Ibrahim. Dan termasuklah dalam keluarga Ibrahim anaknya Ismail, Ishak, kemudian lahir daripada Ishak iaitu Yaqub, lahir daripada Yaqub Yusuf, dan juga keturunan Bani Israel yang lain. Kemudian kata Ibn Katsir yang dikendaki dengan keluarga Imran dalam ayat ini adalah walid Maryam binti Imran, bapa kepada Maryam. Dan Maryam ini adalah Isa, ataupun ibu kepada Nabi Isa. Baik, siapakah Imran? Imran namanya Imran bin Yasham bin Amun bin Maisha bin Hizqiyah. Panjang nama dia. Keturunan dia ni sampai kepada Nabi Sulaiman. Setengah nama ni memang suka nak baca sebab setengah tu ada baris, setengah tak ada baris. Bin Yathum, Azraya bin Amsiyah bin Yawash bin sampailah kepada bin Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, maka Nabi Isa rupanya dia daripada zuriat daripada Nabi Ibrahim juga. Itu dia punya salah silah keturunannya. Jadi keluarga Imran ataupun bapa kepada Maryam asalnya daripada keturunan Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Baik. Apa kaitan keluarga Imran dengan Nabi Zakaria? Sebab bila kita baca dalam surah Maryam, ayat pertama, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah akan cerita Tuhanmu tentang kisah hambanya Nabi Zakaria. Surah Maryam tiba-tiba muncul nama Nabi Zakaria. Rupanya antara Nabi Zakaria dengan Maryam ni ada pertalian keluarga. Pertalian macam mana?
Iaitu isteri Nabi Zakaria adalah adik-beradik dengan ibu Maryam. Ibu Maryam yang merupakan isteri Imran. Namanya Hannah binti Faqud. Mak Maryam, ibu Maryam itu namanya Hannah binti Faqud. Yang mana ia adalah adik-beradik dengan isteri kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran ni birah. Biras. Sebab isteri mereka berdua ni adik-beradik. Tetapi mempunyai persamaan. Persamaannya adalah kerana Hannah binti Faqud, ibu kepada Maryam ni seorang yang sudah kabiratus sinni, yang sudah lanjut usia, dan dia ni akim, mandul. Jadi sebab tu dia sangat teringin untuk menimang cahaya mata, nak memiliki anak. Maka dia pernah bernazar sebagaimana disebut dalam ayat 35 surah Ali Imran. Ketika isteri Imran ini, Hannah binti Faqud berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar bahawasanya apa yang ada dalam perutku apabila dia sudah mengandung, anak ini aku akan jadikan sebagai anak yang bebas daripada segala syawaghilid dunia, kesibukan dunia. Sebab aku nak anak ini hidup dengan hanya beribadat kepadamu, ya Allah. Itu doa ibu Maryam. Tapi dia tak tahu bahawa anak yang akan lahir itu anak perempuan. Dia nak anak lelaki. Sebab dia nak anak dia tu hanya khusus beribadat dan memberi khidmat kepada Baitul Maqdis. Cerita ni berlaku di Palestin sekarang ni. Sebab tu bagi sesiapa yang dah pergi ke Masjidil Aqsa, saya pun boleh sampai lagi. Mereka cerita, dia kata masih ada lagi tempat yang disebut, inilah tempat yang dikatakan mihrab, tempat Maryam beribadat. Inilah tempat ketika Maryam melahirkan Nabi Isa. Lalu Allah Ta'ala terima akan nazar ibu Maryam itu, Hannah. Jadi dia ni seorang wanita yang kabiratus sinni, yang lanjut usia, yang mandul. Perkara yang sama berlaku kepada tak pasti adik dia atau kakak dia, saudara perempuan dia, iaitu isteri Nabi Zakaria yang juga sudah lanjut usia dan juga mandul. Dan kedua-dua keluarga ni sangat menginginkan anak. Kalau sebelumnya tadi dah disebut, Hannah, ibu Maryam, sangat ingin nak anak sehingga dia bernazar. Kalau dapat anak lelaki, maka anak tu hanya berkhidmat untuk Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Nabi Zakaria pun sama juga. Dia berdoa setiap hari. Walaupun dia sudah tua. Dia kata apa dia? Washta'ala ar-ra'su syaiban. Kepalaku sudah penuh dengan uban. Dan tulang aku sudah lemah. Dia nak supaya ada anak lelaki yang dapat mewarisi tugas kenabian, tugas dakwah ini. Maka akhirnya Allah Ta'ala beri kabar gembira, dia akan dapat anak yang bernama Yahya. Maka lahirlah Nabi Yahya. Walaupun ketika itu Nabi Zakaria sudah lebih umurnya 100 tahun dan lebih 100 tahun. Dan isterinya sudah mencecah 100 tahun dalam keadaan mandul. Ini suatu kisah yang memang luar biasa lah. Baik, jadi kita melihat apa-apakah kaitan antara Nabi Yahya bin Zakaria dengan Maryam binti Imran. Kaitannya adalah sepupu. Sepupu dua tu. Nabi Yahya dengan Maryam adalah sepupu. Kemudian bila Maryam melahirkan Isa, maka Isa ni adalah anak sepupu Nabi Yahya. Jadi Maryam adalah anak saudara sabik kepada Nabi Zakaria. Bukan anak saudara dia, anak saudara isteri dia. Sebab pertalian tu antara isteri Nabi Zakaria dengan isteri Imran. Baik. Maka lahirlah Maryam. Maka lahirlah, ini sebelum kita masuk kepada bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa, itu dalam surah Maryam. Ini sejarah awal Maryam lahir daripada keluarga yang mulia. Keluarga yang keturunannya mulia lah, yang baik-baik. Jadi apabila ibunya menghendaki anak lelaki, tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui bahawa yang lebih baik untuknya anak perempuan.
Akhirnya dia kata, dan bila lahir anak perempuan, dia terkejut lah sebab dia nak anak lelaki. Inni sammaituha Maryam. Sesungguhnya aku namakan ia Maryam. Apa makna Maryam? Apa makna Maryam? Maryam ay khadimatur Rabb. Orang yang akan memberi khidmat kepada Tuhan. Yang akan berbakti untuk agama Allah. Itu dari segi mungkin itu bahasa Ibrani lah. Itu yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir. Inni sammaituha Maryam. Aku namakan ia Maryam. Itu sebagai orang yang khadimatar Rabb. Sebagai khadam berkhidmat untuk agama Allah. Kemudian dia mendoakan. Dan kita melihat doa ini sangat baik. Lebih-lebih lagi dibacakan oleh si ibu sendiri. Inni u'izuha bika. Aku lindungi ia denganmu ya Allah. Aku minta dijaga anakku ini dan zuriatnya daripada syaitan yang dirjam. Maka berkat daripada doa ibu Maryam yang bernama Hannah binti Fakud, Nabi SAW menyebut Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yuladu. Tiadalah seorang anak yang dilahirkan kecuali ia pasti akan disentuh oleh syaitan. Disentuh, dikacau oleh syaitan ketika dilahirkan. Fayastahillu sarikhan. Lalu maka menjerit, menangislah. Kan biasa bila seorang bayi lahir, kita dengar dia akan menangis. Dalam hadis ini Nabi sebut min masihi iyahu, kerana sentuhan syaitan kepada si anak. Sentuh macam mana tak tahulah. Illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya Isa. Jadi ketika Maryam dilahirkan, dia tidak menangis ataupun selamat daripada gangguan syaitan. Begitu juga anaknya Nabi Isa. Maka Allah Ta'ala menerima doa ataupun nazar ibunya Hannah tadi, lalu dibesarkan Maryam dengan baik. Dibesarkan dengan baik. Siapa yang menjaganya? Yang menjaganya adalah Zakaria. Oleh kerana dia ni seorang yang keturunan yang baik-baik, maka dilakukan mesyuaratlah dengan ahbar, dengan pendeta-pendeta yang ulama-ulama yang ada di Masjidil Aqsa ataupun di Baitul Maqdis. Walaupun peringkat awalnya Nabi Zakaria minta serahkan penjagaan tu kepada dia. Untuk dia, maksudnya penjagaan selama Maryam berada di Masjidil Aqsa untuk beribadat ni. Dia kena ada seorang yang monitor, yang kawal. Tetapi mereka menolak cadangan Nabi Zakaria peringkat awalnya. Akhirnya dibuat undian. Dibuat Al-Quran undian. Setelah beberapa kali dibuat undian, naik nama Nabi Zakaria. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Engkau tidak ada ya Muhammad bersama dengan mereka ketika mereka itu melakukan undian dalam bentuk pen. Batang pen yang diangkat dan dilihat naik nama siapa. Jadi bila dibuat undian, naik nama Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria diserahkan tugas untuk menjaga Maryam. Dan Zakaria adalah, sebagaimana disebut, adalah zauj khalatiha, suami kepada mak saudara Maryam. Khalah ni mak saudara sebelah mak, ya. Kalau mak saudara sebelah ayah, ammah. Ni khalah. Dia khalah ni kedudukan tinggi dalam Islam sebenarnya. Sebab ada hadis yang Nabi sebut, al-khalatu bimanzilatil Mak saudara sebelah mak ni kedudukannya seperti ibu kandung. Dari segi kita perlu memuliakan ia. Jadi Nabi Zakaria adalah suami kepada mak saudara Maryam. Mak saudara sebelah ibunya Hannah. Kemudian membesarlah Maryam. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadat yang disebut mihrab, ini berlaku perkara yang ajaib. Wajada indaha rizqa, dia mendapati ada bersama dengan Maryam rezeki. Rezeki ada alwanam minat ta'am la tujad fi misli dzalikal waqti. Ada macam-macam bentuk makanan.
terutamanya fawakih, buah-buahan dan makanan yang lain. Berkata jama'atun min mufassir at-tabi'in, di kalangan ahli tafsir tabi'in mengatakan, kana yajidu 'indaha fakihat as-sayfi fi syita. Nabi Zakaria mendapati bersama dengan Maryam ada buah-buahan musim panas padahal ketika itu musim sejuk. Ataupun wa fakihat asy-syita fi sayfi, buah-buahan musim sejuk padahal ketika itu musim panas. Lalu Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadha? Yani ya Maryam, min aina laki hadha? Wahai Maryam, ni dari mana ni? Makanan yang banyak, buah-buahan ni kamu dapatkan daripada mana? Sedangkan sekarang ni adalah ayyamu jadbin wa qahtin. Sekarang ni musim kemarau, musim tak ada air, tak ada buah-buahan, tak ada makanan. Kemudian Maryam jawab, huwa min indillah. Semua ini rezeki daripada Allah. Dia yang memberi rezeki kepada semua manusia. Di sini kita melihat secara khusus Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada Maryam yang diberi rezeki yang banyak. Tidak seperti sebagaimana yang adatnya orang lain, dia kena bekerja lah. Rezeki itu dapat, dia kena keluar, kena bekerja, kena berusaha. Kata Ibnu Katsir, ini menjadi dalilun ala karamatil awliya, dalil tentang kemuliaan wali-wali Allah. Wali ni orang yang Allah Ta'ala beri penjagaan dan perlindungan secara khusus. Wali ni bukan lelaki sahaja, ya. Berlaku juga di kalangan wanita-wanita, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai awliya'uhu, sebagai wali-walinya. Jadi kemuliaan Maryam kerana hidupnya membesar dengan beribadat kepada Allah. Dilahir daripada keluarga yang mulia, keluarga yang ada yang sebahagiannya berpangkat Nabi, seperti Nabi Zakaria. Tapi mereka hidup dengan ujian yang berat sebenarnya. Kita pun tahu kisahnya, kalau kita nak kaitkan sedikit tentang kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria akhirnya mati dibunuh. Dia dan juga anaknya Nabi Yahya mati dibunuh oleh salah seorang pemerintah di Palestin ketika itu. Apabila seorang pemerintah bernama Herodas, salah seorang hukam Palestin, mempunyai bintu anak saudara perempuan yang bernama Herodia, yang sangat cantik, bari'atul jamal, sangat jelita. Tiba-tiba Herodas nak kahwin dengan anak saudara dia perempuan ni. Tapi tak boleh lah. Maka perkara itu dibantah oleh Nabi Yahya. Ini selepas itulah ceritanya. Lalu akhirnya Nabi Yahya ditangkap, dibunuh, termasuklah bapanya Nabi Zakaria. Itu cerita yang berlaku selepas itu. Baik, kita kembali kepada kisah Maryam tadi. Maka bila sampai satu ketika, tetapi Quran tak sebut, bahkan kita tak jumpa dalam hadis, ketika Maryam didatangi oleh malaikat yang mengkhabarkan bahawa dia akan dapat anak, dia akan mengandung. Berapa umur dia masa itu? Tak diketahui. Umurnya berapa? Cuma dalam At-Tafsir Muni, Dr. Wahbah Zahili menyebut, pada masa yang sama ketika isteri Nabi Zakaria mengandungkan Yahya, masa itu jugalah isteri Imran, itu Hannah binti Fakud, mengandungkan Maryam. Pada masa yang sama. Baik, kemudian Maryam dah meningkat dewasa. Kita melihat kisahnya dalam surah Ali Imran ada sedikit ada disebut, dan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam, sebutlah dalam kitab, dalam Quran ini akan kisah Maryam ketika dia idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Atau para jemaah boleh buka dalam surah Maryam, surah yang ke-19 dalam juzuk yang ke-16, ayat yang ke-16. Muka surat 306. Sebutlah dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran ini, kisah Maryam ketika dia menjauhkan diri daripada keluarganya untuk pergi ke suatu tempat di sebelah timur, makanan syarqiyah, sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dihantar malaikat
Jibril dalam rupa seorang manusia. Lalu terkejutlah Maryam dan dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada kamu jika kamu orang yang bertakwa. Lalu malaikat yang datang dengan rupa manusia itu berkata, ana rasulu rabbiki. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk aku bawa khabar kepada kamu bahawa kamu akan dikurniakan ghulaman zakiyah, seorang anak yang baik, yang cerdik. Lalu Maryam terkejut dan berkata, anna yakunu li ghulam, macam mana aku akan dapat anak? Walam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia, dan walam aku baghiyah, aku bukan seorang wanita yang baghiyah ni seorang wanita yang pernah berzina lah ataupun yang terlibat dengan perbuatan keji tu. Ini datangnya suatu ujian kepada dia. Para jemaah yang dirahmati Allah, begitulah. Orang yang baik, tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Kehidupan kita ni, kehidupan yang akan diuji. Kita melihat Maryam, dia membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Dan dia tidak pernah bergaul dengan sesiapa di luar. Dia hanya berada di situ. Itu sebagai perlaksanaan kepada nazar ibunya Hannah binti Faqud. Dia membesar dalam Masjidil Aqsa, hidup dengan beribadat kepada Allah dan berkhidmat seadanya untuk Masjidil Aqsa. Jadi pengajaran paling besar di sini kita melihat seorang muslimah, mukminah yang beriman sepatutnya sewajarnya sangat-sangat menjaga pergaulan dan akhlak. Dia tak boleh nak bebas keluar bergaul. Kita kena faham. Ini kaedahnya begitu. Sebab itu Nabi ada sebut, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita ni bila dia keluar, syaitan pasti mengekorinya. Kerana kemungkinan berlaku fitnah tu sangat besar. Sebagaimana fitnah yang banyak menimpa dalam kalangan Bani Israel. Kalau kita lihat kisah ni, siapa pernah dengar kisah Jurej, seorang ahli ibadat di zaman Bani Israel. Kisahnya ada disebut dalam Sahih Muslim. Jurej seorang anak muda yang tekun beribadat. Dia ada suatu tempat yang khusus disebut Saumi'ah. Suatu hari ibu dia datang kepadanya, memanggilnya. Lalu Jurej berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, salati wa ummi, aku nak teruskan salat aku atau aku nak sahut panggilan ibu aku. Hari yang kedua mak dia datang, dia masih salat dan dia tidak mempedulikan ibunya. Akhirnya ibu dia terlalu geram. Ibu dia kata, ya Allah, la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumasat. Ya Allah, jangan kau matikan anakku ini sehingga dia melihat kepada wajah si pelacur itu. Ini doa yang sangat buruk. Ini seorang ibu kena berhati-hati dengan percakapan, takut menjadi suatu doa. Akhirnya datanglah seorang wanita yang buruk akhlaknya ke tempat itu dan dia melihat Jurej beribadat di situ dan dia mahu menggodanya. Mahu menggodanya tapi Jurej menolaknya. Akhirnya bila gagal, wanita yang buruk akhlaknya itu bertemu dengan seorang ra'il ghanam, pengembala kambing. Akhirnya berlakulah perzinaan. Kemudian bila wanita itu melahirkan anak, orang tanya, siapa bapa kepada anak ni? Dia kata, itulah zalikar ra'i, dia kata Jurej itulah. Lalu orang kampung tanpa usul periksa dan soal siasat terus meruntuhkan tempat ibadat Jurej. Jurej pun panggil, dia kata bawa bayi tu ke sini. Dia letakkan tangan di atas perut, dia tanya, man abuka, siapa bapa kamu? Bayi yang masih kecil tu bercakap, dia kata, bapa aku adalah zalikar ra'i, pengembala kambing tu. Maka sedarlah penduduk kampung bahawanya Jurej tidak bersalah. Wanita tu yang bersalah. Dan maka Nabi sebut, dia kata dia antara anak yang boleh bercakap ketika kecil adalah Isa bin Maryam. Kemudian bayi lelaki dalam kisah Jurej, yang difitnah Jurej itu. Yang ketiga adalah seorang anak kecil dalam kisah Ashabul Ukhdud yang akan terjun dalam parit api bersama dengan ibunya. Dia ada 3 orang bayi yang bercakap ketika masih kecil. Salah seorangnya adalah dalam kisah Jurej tadi. Termasuklah
Isa ni kita tak masuk lagi kisah macam mana Nabi Isa yang ketika masih kecil lagi ataupun masih dalam pelukan ibunya Maryam boleh bercakap dengan jelas. Dalam surah Maryam disebut kisahnya. Jadi itulah ujian yang menimpa Maryam. Kita kata kalau kita fikir secara logik, nyanyalah ke dia. Kelantan kata nyanya siak dia. Dia seorang wanita yang baik, duduk di masjid, buat ibadat. Allah Ta'ala berikan satu ujian yang menyebabkan tekanan pada emosinya dan dia rasa jatuh maruah dia. Sebab apa dia nak cakap kepada orang kampung dia? Dia kata, aku tak pernah buat kerja yang terkutuk tu. Tapi orang kampung kata, macam mana mungkin kamu tak buat? Tapi anak dalam perut kamu tu datang daripada mana? Inilah suatu perkara yang perlu kita fikir, orang-orang yang baik yang diuji dengan begitu berat sekali. Baik, tentang ujian dalam kehidupan ni, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapakah golongan manusia yang paling hebat dikenakan ujian? Bala ni maknanya ikhtibar. Masalahnya orang Melayu kita ni bila sebut bala ni kita nampak dalam bentuk negatif. Nampak bala dia kata ni sebab kamu banyak buat dosa lah dapat bala macam ni. Tak semestinya. Nabi-Nabi dan Rasul orang yang paling banyak dikenakan ujian. Adakah ini bermakna Nabi dan Rasul tu buat dosa? Tak semestinya. Dalam bahasa Arab, bala maknanya ujian. Asyaddun nasi. Kemudian Nabi jawab apa dia? Al-Anbiya. Nabi-Nabi, golongan Nabi adalah orang yang merupakan golongan manusia yang paling kuat diuji. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang seumpamanya dan seumpamanya itu orang-orang yang baiklah. Yubtala rajulu ala hasabi dinih. Diuji seorang lelaki itu, begitu juga seorang perempuan samalah, mengikut kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, jika agama dalam jiwanya itu kukuh, utuh. Sulban ni maknanya ada kuah, kekuatan. Ishtadda bala'uhu, maka perkuatkan, ditambah ujian itu. Tetapi wa in kana fi dinihi riqqah, sekiranya nilai agama itu tidak kuat, maka Allah Ta'ala uji dengan sekadar itulah. Mana ujian itu mengikut kekuatannya. Fama yabrahul bala bil abdi, dan maka sentiasalah bala ujian itu menimpa seorang hamba selagi dia masih hidup, hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah, sehingga si hamba itu berjalan di atas muka bumi dan dia tak ada apa-apa dosa lagi. Kerana dosa itu sudah dihapuskan dengan ujian yang berlaku padanya. Adapun orang-orang yang baik yang tak macam Maryam tadi, Allah Taala memberikan ganjaran pahala yang besar atas ujian yang berlaku kepadanya. Itu hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi dalam sunannya. Kemudian kita melihat yang kedua, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Inna 'azamal jaza' ma'a 'izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala kerana besarnya bala ataupun ujian yang menimpa. Besar ujian, besar ganjaran pahala. Macam kisah Maryam, dia diuji dengan ujian yang berat, maka pahala dia juga besar. Sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah Ta'ala mengasihi sesuatu kaum, Allah Ta'ala akan kenakan ujian kepada kaum itu. Faman radiya falahur ridha. Sesiapa yang redha, yang boleh terima ujian tu dengan sabar, dengan apa dia, kuat semangat, maknanya tidak marah, tidak memberontak. Orang Kelantan kata tidak mecok. Ni mecok, marah, kita kena sabar. Ini sabar ni sesuatu yang payah sebenarnya. Kadang-kadang kita mudah hilang sabar dalam suasana macam ni, suasana PKP macam ni, kita rasa sangat tertekan. Nak bergerak bebas tak boleh, nak keluar bekerja tak boleh. Maknanya terkongkong. Banyak urusan kita dah berubah kepada apa yang dipanggil dengan norma-norma baru. Kita nak pergi, kalau yang bekerja di sekolah sebagai guru, nak pergi ke sekolah tak boleh, kena buat pula ujian peperiksaan secara online. Banyak perkara yang kita rasa tidak selesa sebab lain daripada kebiasaan. Tapi kita kena terima dengan hati terbuka ujian Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Sesiapa yang marah, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Baik. Kemudian bila malaikat datang dan bawa khabar gembira, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya, maka mengandunglah Maryam. Dan dia pun mengasingkan diri.
Maka mengandunglah Maryam, lalu dia pun mengasingkan diri. Di sini ada dua pendapat. Berapa lama tempoh kandungan Maryam? Ibnu Abbas mengatakan ma huwa illa an hamalat fa wada'at fil hal. Tiadalah ia berlaku kecuali kandungan itu dengan cepat dan dia terus melahirkan anak. Kemudian Imam Qurtubi menukilkan pendapat Ibnu Abbas dalam tafsirnya kerana dia kata wa hadza huwa adh-dhahir. Inilah secara zahirnya begitu. Kerana Allah Taala sebut al-intibadh aqibal haml. Maryam dia terus bawa diri selepas dia tahu dia mengandung setelah datang malaikat Jibril tadilah. Malaikat Jibril nafakhna tiup. Maksud tiup tu tiup melalui dia punya baju kurung dia, belahan bahagian leher baju kurung dia ditiup di situ. Nafakhah ni tiup. Tetapi pendapat lain mengatakan tempoh kandungan Maryam, tempoh kandungan Nabi Isa dalam perut Maryam itu bihasabil mu'tad bainan nisa, sebagaimana biasa di kalangan wanita yang lain. Dan pendapat ini disokong oleh Ibnu Katsir, dia kata al-masyhur al-zahir. Dia kata yang masyhur adalah zahir secara adatnya Maryam juga mengandungkan Nabi Isa kama tahmilun nisa bi auladihim, sebagaimana wanita-wanita mengandungkan, maknanya tempohnya 9 bulan sebagaimana biasalah. Cuma kita terfikirlah bila Maryam dah keluar pada mihrab, dia dah duduk jauh di bahagian timur Masjidil Aqsa, kawasan tu kawasan yang ada tanah kebun, pokok kurma, tanahnya agak tepi macam tepi bukit sedikit, bawah tu ada aliran sungai. Kita pun fikir siapa yang beri makan kepada dia, siapa yang jaga dia, macam mana dia tidur malam. Itu satu perkara yang kita tak boleh cari jawapannya. Tidak ditemui jawapannya. Tetapi saat dia nak melahirkan, lihat bagaimana sedihnya dia. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka apabila didatangi oleh kesakitan untuk bersalin, dia pun menuju ke pangkal pokok kurma. Mana dia berada di kawasan yang ada banyak pokok kurma, dan kawasan tu dia agak macam tepi bukit sikit lah. Dia biasakan kalau kita tengok bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa di belakang tu banyak rumah-rumah yang tepi macam lereng bukit. Lalu dengan sedih dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya kalaulah aku mati sebelum ni. Kan lebih baik kalau aku mati sendiri-sendiri. Macam seolah-olah dia menyesali dan marah dengan takdir yang menimpanya. Seolah-olah begitulah. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seorang yang dilupakan. Kan lebih baik kalau aku mati sebelum aku diuji dengan ujian yang begini. Macam mana lepas ni aku nak bawa anak ni dan mengatakan aku tak pernah berzina, aku tak pernah buat perkara yang buruk itu. Macam mana orang boleh percaya aku melahirkan anak? Lalu fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, maka menyerulah daripada bawahnya, sebab dia berada di tepi lereng bukit. Bawah tu ada sungai yang mengalir. Sama ada yang menyerunya itu malaikat. Qila, dalam tafsir Al-Munir dia kata qila, yang menyeru Maryam itu adalah Jibril. Wa kana asfala minha ay min makaniha, malaikat Jibril yang di bawah, bahagian bawah bukit itulah. Pendapat lain mengatakan yang berkata begitu adalah anak dia Nabi Isa yang baru lahir, boleh bercakap. Dan berkata tak payahlah ibu bersedih kerana Tuhan menjadikan bawah ni ada aliran sungai yang mengalir. Bukan sungai pun, kecil lah saluran air yang mengalir. Jadi ada air dan ada buah. Lalu diperintahkan kepada Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goncanglah. Ataupun kalau boleh, pokok kurma itu kamu goncangkan sedikit untuk gugurkan buahnya. Ini satu persoalan yang dulu pernah siapa Muhaimin tanya, ada seorang pendengar kita Muhaimin tanya, kenapa peringkat awal ketika Maryam berada di mihrab, datang rezeki, dia tak payah buat apa-apa, tak perlu keluar daripada masjid,
Allah Ta'ala bagi rezeki sebab ketika itu dia masih berada dalam melaksanakan nazar ibunya Hannah binti Fakud. Sekarang ni dia sudah berada di luar kerana dia dalam keadaan mengandung. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu dalam keadaan susah apapun, selagi kita boleh berusaha, kita kena berusaha. Walaupun secara logiknya macam tak logik. Seorang ibu yang baru bersalin dalam keadaan yang letih, penat, tiba-tiba disuruh goncang pokok kurma, memang tak logik lah. Kalau kita orang lelaki yang, orang lelaki mana ada mengandung, orang lelaki yang tak pernah mengandung, yang tak pernah merasai bagaimana susahnya melahirkan anak, kita macam ni pun kalau kita pergi dekat dengan pokok kelapa, kita goncang pokok kelapa, belum tentu buah kelapa tu jatuh. Belum tentu. Ni apatah lagi pokok kurma. Seorang wanita yang baru bersalin. Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat ni, dalam kisah ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, iaitu perlu ada usaha. Walaupun secara logik kita fikir tak munasabah, tetapi buatlah usaha. Akhirnya tusaqit, maknanya tasqutu, gugurlah, jatuhlah, rutaban janiyya, iaitu tamran tazijan nadijan, buah kurma yang subur lagi segar, untuk kamu makan daripadanya. Maka diperintahkan untuk Maryam makan sebab dia dalam keadaan letih. Fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah dan minumlah wahai Maryam, supaya dapat sedikit ketenangan bagi kamu. Kemudian bila Maryam bawa anak dia hari itu dia bernazar. Bernazar pula. Dia berjanji tidak akan bercakap dengan manusia. Tapi dalam surah Maryam tak bercakap, disebut dengan sauman. Aku bernazar untuk berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maksud berpuasa di sini menahan diri daripada bercakap dengan manusia. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi bila dia bawa Nabi Isa yang masih baru dilahirkan, dan orang kampung bertanya, dia tak bercakap. Dia hanya fa'asyarat ilaih, tunjukkan isyarat. Lalu Nabi Isa yang masih kecil tu tiba-tiba bercakap. Katanya, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Itu ayat tu menceritakan kata-kata Nabi Isa ni. Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Diberikan kepada aku kitab, iaitu kitab Injil. Dan dia jadikan aku sebagai seorang Nabi. Dia menyuruh aku untuk salat, zakat. Dan dia jadikan aku berkat di mana sahaja aku berada. Dan kisah Maryam ini menimbulkan kegemparan dalam kalangan Bani Israel ketika itu. Adalah kisah yang lain-lain. Tapi apabila mereka tahu kisah sebenar dan apabila Maryam beritahu, dia kata bukanlah satu perkara yang susah bagi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, tak ada ayah, tak ada ibu. Aku ibu kepada Nabi Isa, anakku ini. Dan walaupun dia tak ada ayah, Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Maka berlakulah ulu di sini. Ulu. Ini kita pergi pada poin terakhir yang kita dah highlightkan dalam grup kita. Jangan bersikap hulu melampau dalam beragama. Lalu orang-orang Yahudi yang hulu telah menuduh Maryam berzina. Allah Ta'ala menegur tuduhan jahat orang-orang Yahudi wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Disebabkan kekufuran mereka dan tuduhan jahat mereka, Maryam itu sebagai suatu fitnah yang sangat besar, sebagai satu buhtan, ataupun mereka menuduh mereka telah membunuh Nabi Isa. Itu satu sudut. Kemudian orang-orang Nasara pula, apabila
ni yang muncul selepas itulah. Apabila mereka tahu yang Nabi Isa ni seorang anak yang lahir tanpa bapa, dan mereka mula mencipta suatu akidah kepercayaan, iaitu mereka menisbahkan kepada anak dan mereka mengatakan Isa tu anak Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ini kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala menyatakan secara jelas, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya menjadi kafirlah sesiapa yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu salah satu daripada 3 Tuhan. Itu akidah orang-orang Kristian yang mengatakan ada bapa Tuhan, ibu Tuhan, anak Tuhan. Padahal wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal tiadalah Tuhan yang sebenar melainkan Tuhan yang satu. Tuhan hanya satu saja. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka perkatakan, nescaya akan kami rasakan kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Mengapakah mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Itu ayat 73 hingga ayat 75 dalam surah Al-Ma'idah. Di akhir juzuk yang ke-6. Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun. Tidaklah Al-Masih Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul. Setelah berlalu beberapa orang sebelumnya rasul-rasul, dan wa ummuhu siddiqah, ibunya Maryam adalah seorang yang benar. Maksudnya dia seorang yang baik dan dia bukanlah seorang wanita yang sebagaimana dituduh oleh orang-orang Yahudi. Kana ya'kulanit ta'am, kedua-duanya Maryam dan anaknya Isa, mereka ni sama-sama makan makanan. Allah Ta'ala sebut makan makanan untuk menolak tuduhan golongan Nasrani yang menyatakan pada Nabi Isa dan juga pada Maryam ibunya itu ada sifat ketuhanan, yang mereka nisbahkan sebagai anak Tuhan dan ibu Tuhan. Ini sesuatu yang sangat buruk. Maka Allah Ta'ala memberi ancaman kepada mereka, bagi orang yang menisbahkan kepada Allah Ta'ala ni anak ni, ini satu yang sangat-sangat besar punya kesalahannya. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampirlah langit ini pecah kerana kata-kata mereka itu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, dan bumi pula terbelah, bukit buka pula ranap hancur disebabkan kata-kata mereka, iaitu mereka kata wa qalu takhazar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Tu ayat tu di akhir surah Maryam. Mereka mengatakan Allah memiliki anak dan sesungguhnya kamu telah lakukan sesuatu yang sangat besar, kesalahannya yang sangat berat. Jadi perkara utama yang membezakan antara akidah Islam dengan Yahudi ataupun Nasrani adalah akidah tauhid. Akidah tauhid iaitu Islam meyakini sifat ketuhanan hanya pada Allah. Allah ilahun wahid, Tuhan yang satu, wa ilahukum ilahun wahid. Adapun Nasrani, mereka menisbahkan bagi Allah ada anak, kata mereka Isa tu anak Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yaqulun, dari apa yang mereka perkatakan. Ataupun mereka menisbahkan Maryam itu seolah-olah sebagai sahibah, sebagai isteri. Subhanallah, maha suci Allah daripada memiliki sifat seperti makhluk sebegitu, maha suci Allah. Begitu juga Yahudi pula menisbahkan bagi Allah anak dengan kata mereka Uzair itu anak Allah. Itu disebut dalam ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-30 rasanya. Ya, ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair ini salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Yahudi tuduh Uzair ni anak Allah. Kerana berlaku satu perkara luar biasa, Uzair pernah dimatikan 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Manakala waqalatin nasara, orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih, maksud Al-Masih ni Isa bin Maryam. Isa anak Maryam tu sebagai Ibnullah, kata mereka. Dzalika qauluhum bi afwahim. Itu adalah kata-kata mereka dengan mulut mereka, kerana yudahiuna, mereka meniru kata-kata orang kafir sebelum ini.
Jadi banyaklah ayat-ayat dalam Quran, antaranya dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Maidah. Kita lihat dalam surah An-Nisa di akhir itu, surah An-Nisa itu ayat yang ke-171. Ya ahlal kitab, wahai golongan ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Maksud melampau, jangan kamu buat, jangan kamu kata apa yang asalnya tidak ada dalam agama kamu. Iaitu wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali perkara yang benar. Ketahuilah innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Bahawasanya Al-Masih, iaitu Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, dia hanyalah utusan Allah. Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya, iaitu ketentuan Allah yang dia telah alqaha ila Maryam, yang dia telah campakkan kepada Maryam. Itu ketentuan Allah. Maksudnya bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu berlaku, semudah Allah Ta'ala berkata kun. Kun, maka fayakun, maka jadilah. Dan waruhum minhu, dan lahirnya Nabi Isa itu adalah satu roh daripada roh yang Allah Ta'ala ciptakan untuk hidupnya sesuatu makhluk. Maka Allah Ta'ala suruh ahlul kitab itu fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kamu dengan Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan kata tiga. Jangan kamu kata tiga, dan jangan kamu kata Tuhan tu tiga Tuhan, ataupun salah satu daripada tiga Tuhan. Jangan kata begitu, jangan yakin begitu. Intahu, berhentilah. Itu lebih baik bagi kamu. Ini ayat ni nak menolak akidah golongan Nasrani yang mensyirikkan Allah kerana menisbahkan bagi Allah ada anak. Padahal di sisi Allah Ta'ala kelahiran Nabi Isa dengan cara sebegitu adalah seperti Nabi Adam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa ni sama seperti Adam, iaitu Allah Ta'ala ciptakan asal semua manusia ni daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala berkata, kun, jadi maka jadilah apa-apa yang dia kendaki untuk diciptakan. Jadi pengajaran daripada sini, kita sendiri dalam beragama, kita tak boleh hulu. Itu pernah para sahabat ada setengah tu suka melebih-lebihkan pujian kepada Nabi, dan Nabi tidak suka. Adalah beberapa perkara yang mereka sebut. Akhirnya Nabi kata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu Abdullah wa rasulah. Janganlah kamu bersikap itra. Itra ni keterlaluan, melampau terhadap aku, sebagaimana melampaunya golongan Nasara terhadap Isa bin Maryam. Katakanlah aku hanyalah hamba Allah. Aku hanyalah hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Dan aku adalah utusannya. Aku adalah hamba Allah dan seorang rasul yang dia utuskan. Maknanya Nabi SAW tidak suka bersikap ghulu lebih-lebih sebagaimana yang berlaku kepada golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Dan akhirnya kita melihat sifat ghulu golongan ahlul kitab ni membawa kepada mereka membina kubur. Kata Ummu Habibah, sebab dia pernah pergi ke bumi Habsyah semasa peringkat awal hijrah ke Habsyah. Katanya dia melihat di bumi Habsyah ada kanisah. Kanais, ada gereja-gereja yang dalamnya ada gambar Maryam. Saya pernah pergi ke Turki dulu masa kita melawat Hagia Sophia. Hagia Sophia ni dia depan sebuah muzium depan Masjid Biru tu. Dulu asalnya adalah sebuah gereja. Dalam binaan yang tinggi ada kubah, ada lakaran yang dikatakan itu adalah Maryam. Maryam sedang peluk anaknya Isa. Jadi sebenarnya itu dah melampau. Dia tak perlu nak sampai nak buat gambar, nak letak pada dinding apa. Dalam Islam itu tak diizinkan sebegitu. Jadi gambar-gambar yang keterlaluan. Sebagaimana orang-orang musyrikin di Mekah, dia orang buat lakaran gambar dalam Kaabah zaman jahiliah. Dalam binaan Kaabah ada gambar dikatakan inilah Nabi Ibrahim sedang sembelih anaknya Ismail. Jadi masalah-masalah gambar ni sesuatu yang kurang disukai dalam agama. Ditakuti membawa kepada ulu.
Maka akhirnya Nabi berpesan kepada Ummu Habibah bila Ummu Habibah cerita tentang gereja tadi, dia kata la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Taala melaknat golongan Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi habislah dah, kita dah sampai 7.30. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita buka sedikit untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ni ada ayat Quran tu ke Ustaz. Qalat ya amittu kalau ada Maryam berkata tu, adakah lebih baik kalau aku mati sebelum ini. Jadi nak tanya ni Ustaz, nisbah kalau atas kita ni lagu mana? Kalau kena kita lah ni dah. Kata-kata Allah, baik matilah aku. Gitu. Jadi nak tanya ni, kalau nisbah kepada kita lah ni lagu mana Ustaz? Wallahualam. Okay, tak apa, saya jawab terus. Pernah seorang sahabat datang jumpa Nabi macam tu, lebih kurang macam Maryam jugalah. Dia diuji dengan kesusahan dalam hidup sehingga dia merasakan mati itu lebih baik bagi daripada hidup. Seolah-olah macam dia ni putus asa ataupun seperti tak ada harapan untuk hidup. Sebenarnya dalam Islam tak boleh. La tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, kita tak tahu. Untuk selepas ini, apa yang lebih baik kita tak tahu. Cuma Nabi pesan kepada dia, Nabi kata, fa in kunta la buddan, jika kamu tak dapat tidak nak berdoa juga macam tu, maka doa tu perlu ditaklikkan di mana seseorang tu berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku selagi mana hidup itu lebih baik bagi aku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, ya Allah matikanlah aku apabila engkau mengetahui bahawa kematian itu lebih baik. Jadi para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, bila Nabi ajar kepada lelaki ni berdoa minta mati. Ya Allah, wa tawaffani matikanlah aku. Tapi dia ada ditaklikkan dengan iza alimtal wafata khairan li, apabila engkau tahu yang mati itu lebih baik bagi aku. Kita hidup di akhir zaman apabila semakin penghujung dunia ni, semakin sampai ke hujung umur dunia, dia fitnah ni semakin banyak. Fitnah di akhir zaman, dan kita pun tak tahu sejauh mana kekuatan kita untuk berdepan dengan ujian itu. Dan itu adalah harus. Bukannya berdoa minta mati itu kerana seperti orang yang putus asa dengan diuji kemiskinan sebagainya, tapi dengan fitnah. Di sini Maryam kita kena faham. Maryam dia tidak berdoa, dia macam kalau kita lihat dalam segi ilmu balaghah, ya laita tu dia panggil dalam bentuk macam at-tamanni, mengharapkan sesuatu yang mustahil berlaku. Dia kata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Mati sebelum ni macam mana? Sebab sekarang tu masa dia nak melahirkan Isa, dia masih hidup. Sebab dia bimbang berlaku fitnah pada agamanya. Dia ni orang yang baik, seorang wanita yang salihah, tiba-tiba dituduh begini dan sudah tentu bukan sahaja mencalarkan maruahnya, bahkan maruah keluarganya. Ayah dia Imran, mak dia Hannah, mak saudara dia, apa-apa saudara sabit dia Nabi Zakaria. Jadi dia bimbang semuanya terpalik, mendapat apa orang kata nama buruk dengan sebab dia melahirkan anak tanpa bapa. Jadi dia minta begitu tu bukan sebab dia miskin apa, bukan masalah tu. Kena faham dia punya masalahnya, dia bimbang berlaku fitnah pada agama. Maka sebab itulah dia kata begitu. Cuma bagi kita, jika kita hidup dan kita merasakan kita diuji dengan suatu ujian yang menimbulkan fitnah pada agama, maka harus kita berdoa. Sama ada kita kata, ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hidupkanlah aku terus selagi hidup tu memberikan kebaikan untuk aku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, matikanlah aku jika kematian itu lebih baik. Di sisi Allah, hanya dia sahaja yang tahu apa yang lebih baik bagi kita, sama ada umur kita dipanjangkan ataupun kita dimatikan lebih cepat. Kita tak tahu. Tapi biasanya kita takutlah nak minta doa mati ni, kita tak takutlah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia sahajalah yang tahu. Itu bagi orang yang merasakan kalau kehidupan dia tu
tidak memberi kebaikan untuk agamanya. Itu bergantung kepada keadaan. Sebab ini kita hanya mendoakan apa-apa yang baik. Itu Nabi beri pilihan kepada lelaki itu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan bertulis. Tadi Ustaz sebut tentang cabut undi dengan bilah pen. Apa beza cabut undi, nujum? Itu berlaku zaman Bani Israel yang kita tak pasti adakah perkara itu dibenarkan ataupun tidak di zaman itu. Mungkin ia termasuk dalam bab dipanggil syara'un man qablana. Syara'un man qablana itu syariat untuk umat zaman dulu. Mungkin undian dengan cara begitu dibenarkan zaman dia. Tapi sebenarnya kalau nak kaitkan dengan nujum dengan tilik nasib, ialah tak tahulah adakah terdapat persamaannya. Kalau kita melihat ada persamaan, saya melihat begini, saya melihat dia bukan tilik sebab untuk masa depan. Macam kita buat lebih kurang macam kita buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah kan kalau kita ada perjumpaan kawan-kawan kita, reunion dengan ahli keluarga kita. Bila buat cabutan bertuah, maka ada seseorang yang akan cabut naik nama siapa. Adakah itu dianggap tilik nasib? Saya tidak melihat itu tilik nasib. Cabutan bertuah tu. Jadi sesiapa yang dicabut ketah golong kecil tu, naik nama dia. Macam itulah. Mereka membuat sebab ini bukan dalam bab tilik nasib. Walaupun dari segi tindakan tu dilihat hampir sama, tapi tujuannya berbeza. Kemudian kisah pagi ini banyak dalam surah Salam berga. Betul. Betul sebab ayat-ayat yang kita baca hanya satu ayat di akhir surah Tahrim, tapi kita nak relate dengan kisah Maryam yang terdapat dalam surah Ali Imran dan surah Maryam. Tetapi ustaz-ustaz di luar sana suka buat kisah-kisah yang pelik. Suka nak itu pendekatan masing-masing lah. Mungkin dia orang ada cara dia macam tu. Kita tak sukalah buat kisah pelik-pelik. Kita sampaikan agama ni berdasarkan fakta yang sahih, yang tepat, yang jelas. Dia tak boleh nak buat kisah-kisah yang tak tahu asal usulnya, pangkal ceritanya mari mana. Tak boleh. Agama ni bukannya cerita dongeng yang kita boleh buat cerita-cerita sendiri. Tak boleh. Kalau ada dalam cerita, kalau ada cerita dalam kitab tafsir cerita tu kita ambil dalam tafsir dan kalau boleh kita semak dahulu. Mungkin ada setengah kisah-kisah Israiliyat yang mungkin benar, mungkin tidak. Itu perlu kepada kita semak dahulu. Baik Ustaz. Nak tanya sikit. Pasal doa ni, ada kita biasa sebut pasal doa mati dan doa hidup tadi ni. Kalau kita doa macam ni boleh tak? Kalau kita doa, ya Allah, jangan kau matikan aku selagi mana kau belum redha pada aku dan kau telah haramkan neraka pada tubuh badan aku. Boleh tak kita doa gitu? Doa tu lebih kurang macam tadi juga. Doa yang ada ta'liq tu. Sekiranya. Sama ada iza ataupun in. Cuma uslub dari segi gaya bahasa dalam doa tu itu menunjukkan kesungguhan kita untuk kita mendapatkan redha Allah. Ataupun kita mengatakan Allahumma ya Allah tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan engkau redha kepada aku. Maksudnya selagi engkau tidak redha, aku masih hidup dan berusaha mencari redha-Mu. Ataupun kita mengatakan ya Allah tub alaina qabla al-mamat. Terimalah taubat kami sebelum kami mati. Maksudnya ketika kami mati, kami dah bersih daripada semua dosa kerana taubat kami sudah diterima. Jadi doa tu saya melihat harus kerana ada ta'liq, menunjukkan kepada kita punya al-hirsu, kesungguhan kita untuk mendapatkan redha Allah semasa kita masih hidup. Siapakah orang-orang kafir terdahulu ini masukkan adalah ayat yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru kata-kata orang kafir sebelumnya. Orang kafir sebelumnya merujuk kepada golongan musyrikin. Sebab ayat ni cerita tentang yang sebelumnya lah. Dia yang keyakinan tentang apa
keyakinan bahawa Allah Ta'ala memiliki anak itu dah ada sebelum ni. Di kalangan kaum musyrikin terdahulu. Sebagaimana kaum musyrikin Mekah mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Itu kepercayaan mereka. Kemudian kalau main bola lepas tu dapat hadiah dikira judi tak? Melihat pada keadaan. Kalau ada pertaruhan, macam betul-betul pertandingan yang ada pertaruhan. Sesiapa yang nak menyertai pertandingan suka-suka sekian, maka dia kena daftar, kena bayar yuran pendaftaran, contohnya RM50. Kita pun tak tahu pendaftaran tu untuk daftar saja ke untuk beli hadiah. Kemudian dia beritahu sesiapa yang menang dia akan dapat hadiah dan hadiah tu diambil daripada duit pendaftaran. Maka ianya menghampiri perbuatan judi. Ini banyak kita lihat pertandingan-pertandingan yang menyediakan hadiah-hadiah yang istimewa. Contohnya pemenang pertama dapat sebuah motosikal katalah. Motosikal tu harga RM56,000. Tapi setiap peserta mesti membayar yuran pendaftaran setiap orang RM100. Jadi orang yang kalah dalam pertandingan itu, duit RM100 pendaftaran tu burn, hangus gitu ya. Tak dapat apa-apa. Tapi yang menang, dia akan dapat hadiah mengikut sejauh mana dia. Kalau dapat tempat pertama, jadi macam perjudian jugalah. Kalau tak silap saya ni dalam isu ni, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dah ada sebut dalam dia punya website dia tentang masalah pertandingan yang mensyaratkan peserta-peserta tu kena bayar yuran pendaftaran, lalu hadiah tu diambil daripada duit pendaftaran tadi. Maka dia menghampiri kepada bentuk perjudian. Bolehkah kita ukur keimanan kita sendiri berdasarkan ujian Allah? Susah juga nak jawab ni. Sebab nak ukur iman ni satu ukuran yang bersifat subjektif dan relatif. Tapi tak apalah. InsyaAllah mungkin dengan ujian tadi, sedikit sebanyak kita boleh ukurlah. Kita rasa iman kita ni belum kuat, iman kita sebagainya. Cuma kita terus usaha. Bila kita usaha, kita kena bersedia. Bila iman kita semakin kuat, ujian yang berlaku dalam kehidupan juga semakin kuat. Kita tidak boleh lari daripada diuji. Kita minta Allah Ta'ala beri kekuatan ketika kita diuji. Apa yang berlaku kepada Maryam, ia pernah berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diuji dengan ujian, dia difitnah sehingga mengaibkan ia. Itu dalam hadisul ifki. Bagaimanakah keturunan bagi orang yang nikah setelah hamil, dibin. Ini masalah nasab anak luar nikah. Dia ada dua pendapat. Itu pun saya dah jawab dah gitu. Kalau orang yang dah terlanjur tu dia benar-benar bertaubat, dan dia berkahwin dengan lelaki yang menyebabkan dia mengandung tu, maka ada ulama yang membenarkan boleh sebab dia dah bertaubat. Sebab taubat itu menghapuskan dosa dan kesan dosa. Ada pendapat yang kedua mengatakan wanita yang mengandung anak luar nikah dia tak boleh kahwin walaupun dengan lelaki yang menyebabkan dia hamil tadi, kerana dia dikatakan belum habis dia punya dia kena tunggu habis anak tu bersalin, mana lepas habis iddah. Ini ada perbahasan di kalangan ulama fiqh sebab asalnya hukum iddah ni bagi isteri yang mengandung, sedangkan sini bukan bertaraf isteri. Wanita tu telah berzina, jadi dia dengan lelaki tu bukannya suami isteri. Jadi melibatkan dua situasi yang berbeza. Ni ada khilaf dalam kalangan ulama. Jadi atas pendapat mengatakan boleh kahwin jika wanita tu dah benar-benar bertaubat dan lelaki juga bertaubat, maka bolehlah dibinkan anak tu dengan tu. Sebab dari segi biologinya betul, anak tu adalah anak lelaki yang menyebabkan dia hamil. Jadi kita pergi setakat tu saja. Ya, ada lagi. Ada atas tu Ustaz terlepas pandai tu, atas sekali tu. Ada ni, ada atas. Atas. Soalan mana tu? Ya kata pernah Maria nak meninggal dunia tu lah. Ada Nabi Isa tak ada di sisi ni tu. Atas sekali tu. Dia sudah orang balik supaya Nabi Isa tu menghidupkan mak dia. Ada cerita tentang sakitnya mati tu lah. Ada soalan atas. Tak, bukan begitu. Dia ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Maryam belum mati lagi, masih ada lagi. Bukan Maryam yang meninggal dahulu, Nabi Isa yang diangkat ke langit. Masa tu Maryam masih hidup lagi. Sebab kalau kita lihat tentang kisah
Nabi Isa diangkat ke langit ada dalam surah Ali Imran dan di akhir surah An-Nisa. Ulama membawa ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi Isa diangkat ke langit, dalam rumah dia yang dikepung oleh golongan Yahudi, hanya golongan Hawariyun yang bersama Nabi Isa yang tahu peristiwa Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian ketika seorang lelaki yang rupanya seperti Isa itu ditangkap, dan Maryam sendiri pun tak tahu bahawa itu bukan anak dia. Maknanya, berdasarkan riwayat itu, Maryam belum meninggal lagi. Tapi soalan ini kata, betulkah riwayat mengatakan ketika Maryam meninggal dunia, Nabi Isa tiada di sisi? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Maryam masih hidup lagi, belum meninggal dunia lagi. Jadi soalan ini seolah-olah Maryam meninggal dahulu. Nabi Isa diangkat ke langit. Tak. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Maryam belum meninggal, dia masih hidup lagi. Cuma sedih kisah dia kalau kita baca, mereka diburu oleh pemimpin-pemimpin Yahudi sehingga Nabi Isa dan ibunya Maryam terpaksa berpindah banyak tempat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ada yang mengatakan adakah betul mengamalkan surah Maryam mudah bersalin, surah Yusuf untuk anak nampak cantik handsome, wallahu alam. Saya tak pasti apakah dalil yang dirujuk. Mungkin orang kita faham berdasarkan jalan cerita dalam surah lah. Tapi sebenarnya kalau kita berdepan dengan masalah sebegini, contohnya bagi ibu nak bersalin, cukuplah kita berdoa lah, minta Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, khususnya ketika nak melahirkan anak. Jika betul ada riwayat yang sahih daripada Nabi untuk mudah bersalin, amalkanlah surah Maryam. Wallah alam, saya pun tak pasti dalam mana-mana kitab tafsir pun tak disebut pula kelebihan surah Maryam untuk mudah bersalin. Kita pun tak jumpa pula di dalam muqaddimah surah Yusuf adanya riwayat menyatakan sesiapa yang nak dapatkan anak yang cantik rupanya bacalah amalkanlah surah Yusuf. Adakah pendapat ini dikemukakan oleh ulama ataupun hanya pendapat biasa yang berlega dalam kalangan masyarakat Melayu? Saya melihat ia adalah kefahaman orang Melayu atas jalan cerita yang ada dalam surah itu sendiri. Surah Maryam sebab ada kaitan dengan dia melahirkan Nabi Isa. Surah Yusuf sebab ada kaitan dengan rupa paras dia yang sangat baik, yang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Tapi bila kita nak kaitkan dengan fadilat, kelebihan surah, maka ia perlu rujuk kepada sumber yang sahih untuk kita menjustifikasikan tindakan itu supaya ianya benar. Ala kulli hal kita boleh berdoa dan kita boleh baca mana-mana ayat untuk Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dan penuhi hajat kita. Wallahu alam. Kita putih setakat tu masa kita dah lebih. InsyaAllah kita sambung esok dengan surah yang lain. Surah Al-Mulk. Surah yang pertama dalam juzuk 29. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.